Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan jumpa lagi di channel Kakak Linda Sharing. Hari ini aku mau cerita sedikit pasal Albert Einstein. Oke, kalau sebutanku salah mohon perbetulkan. Oke, kamu kenal gak si Albert Einstein ini siapa? Oke. Albert Einstein ialah seorang ahli fizik yang terkenal sekitar abad ke-20. Beliau merupakan seorang ahli fizik yang berasal dari Jerman. Albert Einstein dilahirkan pada 14 Mac 1879 di ULM, Jerman, daripada pasangan Hermann Einstein dan Pauline Koch. Hermann merupakan seorang jurutera dan pernah menjalankan beberapa perniagaan tetapi gagal. Kedua-dua ibu bapa Einstein berketurunan Yahudi tetapi tidak taat dengan ajaran agamanya. Einstein merupakan anak pertama daripada dua beradik. Adik perempuan Einstein bernama Maja Einstein. Semasa Pauline melahirkan Einstein, Pauline bimbang Einstein akan ada masalah mental sebab bentuk kepalanya agak berlainan dari yang normal. Kebimbangan itu bertambah apabila Einstein lambat belajar bercakap. Namun, kebimbangan ahli keluarga Albert berkurang apabila beliau membesar dengan sihat dan kuat. Walaupun begitu, beliau tidak menyukai sebarang permainan, sebaliknya lebih suka menyendiri serta menghabiskan masa dengan membaca dan mendengar musik. Buku-buku yang dibacanya juga adalah yang bercorak ilmiah. Dalam pada itu, Albert menunjukkan minat mendalam terhadap ilmu sains dan matematik. Kecenderungan ini dapat dikesan sejak beliau berumur 5 tahun lagi. Minat Albert ini mendapat dorongan yang kuat daripada seluruh anggota keluarga. Bapaknya misalnya menghadiahkan beliau sebuah kompas yang mengubah hidupnya. Beliau merasakan wujudnya satu kuasa misteri dalam kompas, lalu berazam untuk menjejakinya. Kemudian, Albert mengesan misteri yang sama, tetapi kali ini berkaitan dengan nomor pula. Bapa saudara beliau, Jacob, sering memberi beliau teka-teki berhubung dengan matematik. Beliau berasa amat gembira dan bangga setiap kali berjaya menjawab teka-teki itu. Ketika berusia 10 tahun, Albert mula belajar matematik secara sendirian pada waktu lapang. Minatnya itu mendapat galakan daripada orang di sekelilingnya. Max Talmud, seorang pelajar perubatan, telah meminjamkan sebuah buku tentang sains dan falsafah kepada beliau, di samping meluangkan masa untuk membincangkan idea matematik dengannya. Walau bagaimanapun, ketika Albert berusia 15 tahun, perniagaan keluarganya di Munich mula merosot. Mereka berpindah ke Italia, sedangkan beliau ditinggalkan di Munich untuk menamatkan persekolahan. Justru, hidup berjauhan dengan keluarga menambahkan lagi kebencian beliau terhadap sekolah. Tambahan pula, kebanyakan guru kurang senang dengan kebolehan dan kebijaksanaan beliau yang dianggap menghina mereka. Setahun selepas itu, Albert mengambil keputusan nekat untuk berhenti sekolah bagi membolehkan beliau bersama dengan keluarga. Tindakan beliau itu menyebabkan kedua-dua ibu bapanya berasa kecewa dan marah. Menyadari hal itu, beliau berjanji akan belajar di rumah dan mengambil peperiksaan kemasukan ke Institut Teknologi Persekutuan di Zurich, Switzerland. Belajar tanpa guru menyebabkan Albert gagal dalam peperiksaan tersebut. Namun begitu, beliau berjaya mendapat markah yang tinggi dalam subjek sains dan matematik. Selepas kegagalan itu, Albert memasuki sekolah tinggi di Aarau. Dia memasuki sekolah tinggi di sana dan berasa lebih gembira memandangkan peraturannya tidak seketat peraturan di sekolah lamanya, dan dia pun belajar bersungguh-sungguh dan menduduki peperiksaan yang sama. Hasilnya, Albert mendapat keputusan yang sangat cemerlang dan membolehkan beliau mengikuti pengajian selama 4 tahun di Institut Teknologi Persekutuan sebelum layak menjadi guru pakar dalam matematik dan fizik di sekolah menengah. Sepanjang tempoh pengajian itu, Albert berusaha keras, berpikir, dan melakukan uji kaji. Keadaan ini menimbulkan rasa tidak senang pensyarah terhadap kesungguhan beliau. Dalam pada
itu, Albert juga mula mendapat beberapa orang kawan rapat, yaitu Marcel Grossman dan Michelangelo Besso. Mereka sering membincangkan masalah matematik bersama, bersukaria, dan seumpamanya. Persahabatan mereka ini akhirnya kekal hingga ke akhir hayat. Albert kemudiannya berkenalan dengan Mileva Merrick, seorang gadis berketurunan Greece. Mereka menuntut dalam jurusan yang sama dan sering membincangkan pelajaran bersama-sama. Kecantikan dan kecerdikan yang dimiliki oleh Mileva telah menambat hati Albert hingga hubungan mereka berakhir dengan ikatan perkawinan. Pada Agustus 1900, Albert telah mendapat ijazah dengan grade yang cemerlang. Walaupun begitu, beliau sukar untuk mendapatkan pekerjaan. Permohonan beliau untuk menjadi pensyarah di universiti tidak mendapat sebarang jawaban. Setelah hampir setahun berusaha, barulah beliau ditawarkan pekerjaan sementara sebagai guru sekolah. Di samping mengajar, Albert melakukan penyelidikan sendiri. Beliau menulis kertas untuk jurnal sains yang menerangkan ide baru dan asli. Namun begitu, beliau amat kecewa apabila University Zurich enggan mengurniakan ijazah PhD bagi kertas kerjanya itu. Walau bagaimanapun, dengan bantuan rekannya Marcel Grossman, Albert ditawarkan pekerjaan sebagai pakar teknikal kelas ketiga di Pejabat Patent pada Jun 1902. Albert berasa sangat gembira bekerja di situ karena beliau memiliki banyak masa lapang untuk mengusahakan idenya sendiri dan gaji yang diperolehi juga lumayan. Hasil kecemerlangan beliau, Albert kemudiannya dinaikkan pangkat kepada pakar teknikal kelas kedua. Pada tahun 1903, beliau menubuhkan akademi untuk membincangkan ilmu fisik, falsafah, dan kesusastraan. Inilah masa yang amat menggembirakan dalam hidup beliau. Albert terus menggapai kejayaan apabila beliau mula mengemukakan ide-ide yang menakjubkan. Tahun 1905 merupakan tahun yang gemilang baginya kerana beliau telah menyelesaikan tesis PhD, 2 kertas kerja sains tentang teori kerelatifan khas dan 2 kertas kerja lain. Lantas, beliau amat disayangi pengarah dan dianggap sebagai antara pakar yang paling dihormati di pejabat. Ketika inilah Albert mencipta teori kerelatifan aktif yang menerangkan tentang hukum asas fisik. Teori ini berjaya menyelesaikan masalah tentang kelajuan cahaya yang pernah dilakukan oleh Morley dan Michelson. Kebijaksanaan beliau itu amat dikagumi. Penemuan tersebut telah membawa titik perubahan kepada dunia sains, malah turut memberikan pengaruh yang besar kepada penulis science fiction, ahli falsafah, serta pelukis. Sejak itu, nama Albert mula menjadi sebutan. Beliau dibanjiri tawaran kerja daripada universiti di seluruh Eropa. Namun, akhirnya beliau memilih untuk berkhidmat di University Zurich. Pada tahun 1913, Albert dipelawa menyertai Akademi Sains Perusia yang elit. Inilah permulaan episode kejayaan beliau. Setahun selepas itu, beliau berpindah ke Berlin bersama-sama keluarganya. Namun, tidak lama selepas itu, Mileva membawa anak-anak lelaki mereka kembali ke Zurich. Rumah tangga mereka tidak kekal lama kerana mereka bercerai secara rasmi pada tahun 1919. Namun, beliau masih tetap menampung keuangan istri dan anak-anaknya dari jauh. Sekali-sekala, Einstein akan menziarahi anak-anaknya di Switzerland. Semasa berada di Berlin, Einstein berasa kesunyian. Beliau kemudian selalu menziarahi bapa saudaranya, Rudolf Einstein. Di sanalah Einstein mula rapat semula dengan sepupunya Elsa Einstein. Mereka banyak menghabiskan masa bersama. Kemudian, Elsa menjadi orang yang penting dalam hidup Einstein, lalu mereka berkahwin pada tahun 1919. Menurut sumber dari Wikipedia, dikatakan bahwa Einstein telah meninggal dunia pada pukul 1.15 pagi 18 April 1955 di Hospital Princeton, New Jersey.
Mayat beliau dibakar pada hari yang sama tanpa sebarang adat istiadat di New Jersey, mengikut hasrat beliau sendiri. Abu mayatnya pula disebar ke tempat yang tidak dapat dipastikan. Selepas kematian beliau juga, dikatakan seorang ahli patologi dari Hospital Preston yang dipertanggungjawabkan untuk melakukan bedah siasat ke atas mayat beliau telah mencuri otak mendiang Albert Einstein. Tujuannya adalah dikatakan untuk mengkaji mengapakah Einstein merupakan seorang yang genius. Oke guys, so itulah tadi sedikit cerita tentang salah seorang tokoh terkemuka dunia yang sangat genius, yaitu Albert Einstein. Oke, so kalau ada kekurangan terhadap penyampaian di video ini, mohon dihalalkan dan mohon diampunkan. Kalau kamu rasa ceritanya gantung, kamu boleh tulis di ruangan komen request untuk part 2. Itu sajalah. So kita jumpa lagi di next video. Bye dan assalamualaikum.